Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 1 rangsangan dan gerak balas, tetapi subtopik yang terakhir iaitu 1.4 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. So dalam 1.4 ini kita ada dua hasil pembelajaran. Yang pertama menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan dan pendengaran haiwan, dan yang kedua berkomunikasi tentang bagaimana organ deria dapat menjamin kesinambungan haiwan di bumi. So dalam slide kali ini kita akan belajar tiga perkara. Yang pertama sekali ialah penglihatan haiwan yang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama penglihatan stereoskopik dan yang kedua ialah penglihatan monokular. So yang kedua pula ialah pendengaran stereofonik dan yang ketiga ialah organ deria dan gerak balas lain. Selain daripada penglihatan dan pendengaran, haiwan juga mempunyai organ deria dan gerak balas lain untuk mengesan rangsangan-rangsangan yang wujud di persekitaran mereka. So kita pergi dahulu kepada yang pertama sekali, penglihatan haiwan. Penglihatan haiwan terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali ialah penglihatan stereoskopik, yang kedua ialah penglihatan monokular. Untuk penglihatan stereoskopik, stereo ni bermakna dua. Maknanya sepasang mata, dua mata terletak di hadapan kepala. Contohnya manusia macam kita, kucing serta burung hantu dan sebagainya. Untuk penglihatan monokular pula, mono ni maknanya satu. Okey, sepasang mata terletak di sisi kepala, iaitu satu mata di sebelah kiri, satu mata di sebelah kanan. Contohnya ayam, arnab dan tikus dan lain-lain. So kita akan pergi dahulu kepada penglihatan stereoskopik. Apa ciri-cirinya? Okey, penglihatan stereoskopik, kedua-dua mata terletak di hadapan mata dan menyebabkan keluasan medan penglihatan tu kecil sedikit. So tengok dalam gambar rajah di bawah ini, medan penglihatan stereoskopik kecil dan medan penglihatan yang bertindih tu banyak. Jadi pertindihannya sangat besar dan memberikan medan penglihatan ini yang bertindih memberikan penglihatan dalam bentuk 3 dimensi ataupun 3D. Okey, tengok ciri-ciri yang lain. Okey, imej 3 dimensi 3D yang terbentuk di dalam medan penglihatan yang bertindih membolehkan jarak, saiz dan kedalaman objek dianggar dengan lebih tepat sebab imejnya 3D. Okey, jadi keupayaan menganggar jarak dengan baik membantu haiwan untuk memburu. Jadi penglihatan stereoskopik ini lazimnya sesuai ataupun dipunyai oleh haiwan-haiwan pemangsa. Manusia dan kebanyakan haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik kerana sifatnya ialah untuk memburu mangsa-mangsa untuk makanan dan sebagainya. Contohnya haiwan kita. Okey, jadi penglihatan pertindihan besar ini menyebabkan imej 3D akan terbentuk sesuai untuk haiwan pemangsa, nampak dengan lebih jelas, menganggar saiz dengan tepat dan sebagainya untuk memburu. Okey, so kita pergi pula kepada penglihatan monokular. Mono bermakna satu, satu di kiri, satu di kanan. Kedua-dua mata terletak di sisi mata. Jadi keluasan medan penglihatannya besar sedikit. Kau tengok gambar rajah di bawah ini, medan penglihatan monokular tu besar hampir sampai ke belakang, ke tepi, ke depan dan sebagainya. Tetapi medan penglihatan yang tidak bertindih atau bertindih sedikit sahaja. Jadi kita tengok sikit ciri-cirinya macam mana. Jadi apabila medan penglihatan tu luas dan bertindih sedikit, dia akan membentuk imej 2D ataupun 2 dimensi yang terbentuk di dalam medan penglihatan yang tidak bertindih. Jadi menyebabkan jarak, saiz dan kedalaman objek tidak dapat dianggar dengan lebih tepat berbanding dengan stereoskopik tadi. Stereoskopik sangat tepat. Okey, sebagai imej 3D. Jadi medan penglihatan yang luas membolehkan haiwan mengesan musuh yang mungkin datang dari mana-mana arah. Jadi penglihatan seperti ini sesuai untuk haiwan yang bersifat mangsa. Kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan monokular sebab dia mempunyai medan penglihatan yang sangat luas, boleh kesan musuh untuk makan dia boleh lari cepat-cepat. So dia nampak dia jauh dah. Okey, so kita pergi tengok perbezaan sedikit antara penglihatan stereoskopik dengan penglihatan monokular. Dari segi apa? Yang pertama sekali ialah dari segi kedudukan mata. Kalau untuk stereoskopik, kedudukan mata berada di hadapan kepala, manakala untuk monokular berada di sisi kepala, iaitu satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Keluasan medan penglihatan bagi stereoskopik kecil berbanding dengan penglihatan monokular besar. Okey, jadi medan penglihatan yang bertindih itu untuk stereoskopik itu banyak, untuk monokular tu pertindihannya sangat sedikit. Jadi dia membentuk imej, kalau stereoskopik ini membentuk imej 3D ataupun 3 dimensi. Kalau untuk monokular hanyalah 2 dimensi ataupun 2D. Jadi jenis haiwan yang mempunyai stereoskopik ini lebih kepada haiwan pemangsa kerana mereka ni sesuai untuk memburu dan menganggar jarak dengan
dengan tepat dan sebagainya. Untuk monokula pula sesuai untuk haiwan mangsa kerana mempunyai medan yang sangat luas supaya dapat tahu musuh ataupun mangsa datang dari mana-mana arah. Okey, kelebihan untuk penglihatan stereoskopik ini kebolehan menganggar jarak, saiz dan kedalaman objek sesuai untuk haiwan pemangsa lah. Kalau untuk monokula pula, medan penglihatan yang luas membolehkan haiwan mengesan musuh yang mungkin datang daripada mana-mana arah kerana mereka ni tergolong dalam haiwan mangsa. Okey, habis bab penglihatan, kita masuk pula kepada pendengaran. So pendengaran haiwan ialah pendengaran stereofonik. Stereo ni bermakna dua. Okey, apa maknanya? Pendengaran stereofonik ialah pendengaran dengan menggunakan kedua-dua belah telinga. Kita menggunakan dua-dua belah telinga. Okey, pendengaran stereofonik membolehkan kita menentukan arah bunyi dengan tepat. Okey, contohnya katakan sumber bunyi itu datang daripada sesuatu, okey, bunyi akan ataupun gelombang bunyi akan dihasilkan. So gelombang bunyi itu akan datang kepada kita dan kita boleh kesan menggunakan telinga kita, menggunakan kedua-dua belah telinga kita. Jadi kita dapat tahu di mana arah sumber bunyi tersebut. Okey, contoh kita bagi kat sini, kepentingan penerangan stereofonik untuk manusia ialah untuk menentukan lokasi sumber bunyi. Untuk haiwan pemangsa yang memburu tadi itu, untuk menentukan lokasi mangsanya. Yang ketiga ialah haiwan mangsa yang menjadi makanan, menentukan lokasi pemburu dan melarikan diri daripadanya. So kita tengok sikit macam mana situasinya. Yang pertama sekali, apabila sumber bunyi di hadapan seseorang, berada di hadapan kita, okay, tepat di tengah, di sumber bunyi itu katakan di hadapan kita. Jadi kedua-dua telinga mendengar bunyi pada kekuatan yang sama. Okey, telinga kanan dengan telinga kiri ini sama. Okey, gelombang bunyi tiba di kedua-dua belah telinga pada masa dan kekuatan yang sama. So kita dapat tahu dari mana arah sumber tersebut. Kalau situasi yang kedua ini, sumber bunyi itu datang daripada satu arah yang lain. Contohnya dalam gambar rajah di bawah ini, okey, datangnya daripada telinga sebelah kanan abang ini. Okey, jadi sumber bunyi di sebelah kanan, gelombang bunyi sampai lebih cepat, bunyi yang lebih kuat akan terhasil di sebelah telinga sebelah kanan abang ni. Okey, sebelah telinga kiri pula, gelombang bunyi sampai kemudian, jadi bunyi yang kurang kuat akan terhasil. Jadi otak kita boleh tafsir. Otak berupaya mentafsir perbezaan bunyi yang sampai di kedua-dua belah telinga. Kalau dalam kes ni, telinga sebelah kanan dia dengar lebih kuat berbanding telinga sebelah kiri. Jadi otak kita pun dapat tafsir, okey, arah bunyi itu sebelah kanan. Sebelah kanan abang ni lah. Kalau sebelah kita ni sebelah kiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendengaran stereofonik. Okey, ada soalan dalam buku teks, bagaimanakah telinga berfungsi sebagai deria penglihatan bagi orang buta? Okey, orang buta ni tak ada deria penglihatan, matanya tak nampak, dia tak ada visual, tapi mereka menggunakan pendengaran sebagai deria penglihatan mereka. Macam mana? Okey, otak manusia memproses informasi berbeza. Yang pertama sekali ialah maklumat visual ataupun visual cortex daripada deria penglihatan. Yang kedua ialah maklumat auditori, iaitu auditory cortex daripada deria pendengaran. Okey, apabila orang itu buta, dia tiada visual cortex sebab deria penglihatannya tiada, tidak berfungsi. Jadi otak tersebut menjadi lebih responsif, okey, terhadap maklumat panca indera yang masih ada, iaitu deria pendengaran. Sebab deria penglihatan dah tak ada, jadi otak pun akan fokus more on deria pendengaran. Okey, jadi keupayaan otak orang buta lebih tinggi mentafsir maklumat auditori daripada deria penglihatan. Sebab deria pendengaran. Sebab deria penglihatan tak ada bagi orang buta. Okey. Jadi teknik yang kita guna, okey, teknik yang digunakan oleh orang buta untuk menjadi penglihatan bagi mereka, satunya ialah teknik echolocation. Okey, teknik echolocation ini ialah kemampuan bagi orang buta untuk menganggar jarak ataupun lokasi dan saiz objek. Okey, mereka mampu tahu depan tu ada apa, berapa jaraknya, saiznya macam mana. Okey, yang berada di sekeliling mereka dengan cara macam mana? Menggunakan mulut menghasilkan bunyi klik. Okey, dengan cara menghasilkan bunyi klik daripada mulut mereka. Okey, dan mendengar gema yang dihasilkan. Apabila kita hasilkan bunyi daripada mulut, gelombang tersebut akan pergi ke arah objek di depan dan dia akan dipantulkan dan kita dengar menggunakan telinga kita. Jadi gelombang itu orang buta ni dapat tafsirkan macam mana, so dia boleh anggar objek di depannya macam mana, jauhnya, jarak mana, okey, macam mana dengan jarak, macam mana dengan saiznya, macam mana. Ini ialah teknik echolocation. So teknik ini digunakan oleh haiwan-haiwan yang lain. Contohnya seperti kelawar. Kelawar ni waktu malam dia tak guna mata untuk terbang, dia guna pendengaran dia. Okey, ikan lumba-lumba pun. Okey, jadi
Mereka ini boleh bergerak dalam kegelapan. Haiwan-haiwan ini yang menggunakan pendengaran echolocation ini boleh bergerak dalam kegelapan. Mereka boleh menavigasi, boleh tahu arah mana, boleh memburu, boleh mengenali rakan dan musuh dan menghindari halangan. Kalau terbang nampak depan tu ada pokok, dia orang tak nampak, tapi dia orang memancarkan suara mereka. Sebab itulah kalau kelawar ni terbang, dia bising. Tak ada kelawar dia terbang tak bising, sebab daripada bunyi tadi tu dia akan pantulkan. Okey, sebab tu dia akan tafsir depan tu ada apa. Okey, tu teknik echolocation. Okey, untuk manusia, teknik echolocation ini diasaskan ataupun dipelopori oleh Daniel Kish. Okey, ini ialah Daniel Kish, pakar echolocation manusia, merupakan Presiden World Access for the Blind, WAFTB. Okey, jadi Daniel Kish ini dia memberi ataupun mengajar kaedah-kaedah teknik echolocation ini kepada orang-orang yang buta. Bukan sahaja orang yang sejak lahirnya buta. Kalau buta daripada accident, okey, baru buta, boleh belajar teknik ini. Bukan semestinya buta daripada lahir. Okey, dengan cara menghasilkan bunyi daripada mulut. So gelombang mulut itu, gelombang bunyi daripada mulut akan pergi kepada objek dan akan dipantulkan. So dapat dengar, so kita dapat tahu objek di depan tu macam mana. Okey, so dalam filem ada satu filem Tamil. Saya peminat filem Tamil. Nama filem ni ialah Tandavam. Okey, Tandavam ni ialah mengisahkan seorang pegawai CBI daripada India, pegawai yang berkuasa di India. Dia telah mengalami kecacatan mata ataupun buta disebabkan oleh pengembuman di London. Okey, jadi dia mempelajari kaedah teknik echolocation ini. Daniel Kish ada dalam cerita ni untuk memburu ataupun melawan balik, okey, ataupun membalas dendam terhadap musuh-musuhnya. So adalah scene gaduh-gaduh sikit. So tengok sikit macam mana dia punya trailernya. Country is in a state of shock. This is the worst hit since the 9/11 incident in the United States of America. உடலில் பூசிக்கொண்டு கையில தாண்டவம் ஜனனம் தாண்டி வந்து மரணம் வேண்டி வந்து இறந்த ஒரு சாபம் தீர்க்க வரும் தாண்டவம் இதன் முற்றுப்புள்ளி மரணம் நன்மை வெல்வதற்கு தீமை கொல்வதற்கு சிவனின் கோபம் இந்த தாண்டவம் சிவதாண்டவம். Okey, ni cerita ni macam ni lah. Okey, macam mana seorang buta dapat menjalankan kehidupan sebagai seorang normal menggunakan teknik echolocation, menggunakan deria pendengaran secara maksimum. So Daniel Kish ni pun buta tapi kalau tengok gambar video-video dia di YouTube, awak boleh tengok dia boleh menunggang boleh naik basikal, boleh berlari, boleh berjalan, boleh mengetahui saiz pokok di depannya, boleh tahu jarak pokok tu berapa meter dan sebagainya. Semuanya menggunakan teknik echolocation. Contoh macam filem ni, bergaduh-gaduh boleh tahu orang pukul kat mana. Okey, itu ialah teknik echolocation. Okey, seterusnya kita pergi kepada frekuensi pendengaran haiwan. Haiwan yang berbeza mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi berbeza. Contohnya, frekuensi untuk rama-rama 500 Hz hingga 6000 Hz. Selepas itu kelawar mempunyai julat pendengaran haiwan iaitu 2000 hingga 110,000 Hz. Tengok sikit haiwan-haiwan lain macam mana frekuensi pendengarannya. Yang pertama sekali ialah tikus 200 hingga 80,000 Hz, kelawar 2000 hingga 110,000 Hz. Selepas itu singa laut 450 hingga 50,000 Hz. Okey, selepas itu anjing 67 hingga 45,000 Hz. Okey, selepas itu gajah mempunyai 16 hingga 12,000 Hz dan ikan lumba-lumba agak besar dia punya julat 40 hingga 110,000 Hz. Okey, so kita tengok frekuensi pendengaran manusia pula. Manusia seperti kita ini mempunyai julat pendengaran yang agak kecil iaitu 20 hingga 20,000 Hz sahaja. So kalau kita tengok gambar rajah di bawah ini, inilah had kita. Okey, 20 Hz hingga 20,000 Hz. Okey, situ sahaja kita boleh dengar. Kalau kurang daripada 20 Hz, kita panggil sebagai infrasonik. Okey, iaitu gelombang bunyi yang frekuensinya di bawah aras yang dapat didengar oleh manusia. Kita tak boleh dengar dah. Kalau kurang daripada 20 Hz, kita tak boleh dengar dah. Okey, kalau 20,000 Hz ke atas, kita panggil dia sebagai ultrasonik. Okey, gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi melebihi had pendengaran manusia. So lebih daripada 20,000 Hz pun kita tak boleh dengar. So kita kena bersyukur jugalah sebab kita tak dengar lah sangat kurang, sangat lebih. Okay, kalau kita boleh dengar semua, sakit kepala kita. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada
organ deria yang menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Selain daripada deria penglihatan dan deria pendengaran haiwan, haiwan juga mempunyai organ deria dan gerak balas. Okey, gerak balas terhadap rangsangan lazimnya menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Okey, apa dia? Iaitu yang pertama sekali ialah organ deria dan yang kedua ialah gerak balas. Contohnya dalam buku teks dia bagi pengeluaran feromon, yang kedua ialah penghasilan medan elektrik oleh belut elektrik, dan yang ketiga ialah garis lateral yang berada pada ikan di lautan ataupun di sungai. So kita pergi satu persatu. Saya bagi tambahan sedikit info kepada awak semua. Pengeluaran feromon. Feromon ni apa? Feromon ni ialah isyarat kimia yang mencetuskan tindak balas semula jadi bagi ahli lain dalam spesies yang sama. Maknanya kalau semut, dia boleh faham dengan semut sahaja. Tak boleh feromon semut ni lebah tak akan faham feromon daripada semut. So semut dengan semut saja, lebah dengan lebah saja. Tu maksudnya. Okey, jenis feromon, contohnya feromon agregat. Saya bagi jenis-jenis sikit saja. Sebenarnya banyak lagi jenis feromon. Yang kedua ialah feromon kecemasan. Contohnya lebah, bila kita kacau sarang dia, lebah tu akan serang kita. Sebab bila kita kacau sarang lebah ni, lebah akan mengeluarkan feromon kecemasan, iaitu dia berkeluarkan feromon bagi tahu kat kawan lain, serang musuh yang datang kacau sarang dia. Itu ialah feromon kecemasan. Kalau feromon jajahan ni contohnya kucing ataupun anjing yang kencing di sesuatu tempat untuk beritahu kepada kawan-kawan yang lain, katakan kucing ni dia kencing kat kawasan A ni, dia nak beritahu kucing lain itu ialah kawasan jajahan dia. Okey, yang keempat ialah feromon denai, terutamanya semut. Kalau awak tengok semut, dia berjalan ikut line straight sahaja. Okey, itu ialah feromon denai. Kita akan sentuh lepas ini. Yang kelima ialah feromon seks, untuk mengetahui jantina sesuatu, serangga ataupun binatang. Okey, kita pergi kepada feromon denai. Saya nak share sikit macam mana digunakan oleh serangga yang hidup bermasyarakat ataupun dalam satu koloni. Contohnya semut. Semut menandakan laluan menggunakan feromon. Okey, katakan ni sarang semut dan di sini ada makanan ataupun gula, makanan semut lah. Jadi apabila ada gula, semut pun beradalah di sana. Jadi apabila semut tu dapat gula, dia akan cuba bawa gula ni pergi balik semula ke sarang dia sedikit demi sedikit. Dan semasa perjalanan pulang itu, semut membebaskan feromon. Okey, ketika pulang ke sarang daripada makanan. So apabila feromon itu berada daripada makanan ke sarang, dia akan menarik perhatian semut-semut lain. Okey, jadi semut-semut lain pun akan pergilah mengikut feromon tadi tu dan ikut. Okey, dia akan ambil makanan tu sampailah makanan tu habis. Sebab itulah selagi ada makanan, feromon tu akan dibebaskan juga oleh feromon semut-semut lain. Jadi kalau kita tengok semut ni, dia akan berjalan dalam satu jalan lah. Kalau kita kacau jalan dia tu, mungkin dia akan sesat sikit sebab feromon dah tak ada. Okey, jangan kacau lah semut tu, biarlah dia makan. Okey, dia jalan straight sahaja. Yang sangat berdisiplin semut ni sebab ada feromon denai. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua ialah penghasilan medan elektrik. Okey, biasanya ialah oleh belut elektrik. So sehingga mencapai 500 volt elektrik selama beberapa saat, sangat bahaya. Terhasil apabila diancam. Okey, dan belut elektrik juga menggunakan daya elektrik lemah untuk mengesan mangsa. Okey, untuk makan ikan kecil-kecil ke, dia juga menggunakan daya elektrik yang lemah untuk mengesan. Okey, jadi belut elektrik ni dari penglihatan dia tak berapa bagus, tapi pendengaran dia bagus, dan ditambah sikit lagi menggunakan elektrik untuk mengesan mangsa-mangsanya. Okey, selepas itu garis lateral yang berada di ikan, badan ikan ni di tepi kiri dan kanan, berfungsi sebagai organ rasa ikan, mengesan pergerakan dan getaran di dalam air. Contohnya garisan lateral pada ikan jerung boleh mengesan medan magnetik bumi. Okey, hebat ikan jerung ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ada dalam buku teks. Okey, kita buka minda sikit. Benarkah haiwan dapat mengesan bencana alam sebelum ia berlaku? Okey, pada tahun 26 Disember 2004, gempa bumi berlaku di lantai lautan Hindi yang kita kenal sebagai tsunami di Aceh dan sebagainya. Dan pada tahun itu juga dia menghasilkan bencana yang sangat hebat, iaitu tsunami yang banyak membunuh ratusan ribu nyawa, mengorbankan lebih 230,000 nyawa di 14 buah negara, termasuklah negara kita pun kena tempias tsunami juga. Okey, namun begitu, kematian haiwan tidak ketara sepanjang bencana alam tersebut. Jadi persoalan sekarang ni, adakah haiwan seperti semut, ular, burung, katak dan sebagainya dapat meramal bencana alam? So saintis mengkaji benda ni, jadi dia orang mengemukakan dua teori. Okey, oleh saintis, bagaimana haiwan dapat meramal masa depan ataupun yang meramal gempa bumi. Okey,
Jadi yang pertama sekali, teori yang pertama, haiwan dapat merasa getaran yang dihasilkan oleh bumi, dan yang kedua ialah haiwan dapat mengesan perubahan udara dan gas di dalam bumi. Okay, macam mana? Okey, haiwan ni mempunyai julat pendengaran yang melampaui manusia. Yang kita dah belajar tadi, setiap haiwan mempunyai julat frekuensi pendengaran yang berbeza dan sangat besar daripada manusia. Okey, kebiasaannya gerakan plate tektonik yang berlaku di bawah yang berlaku di lantai tanah di lautan ini, dia menghasilkan gelombang seismik. Gelombang seismik ini sangat rendah frekuensinya, bawah 20 Hz. Okey, jadi kita tak dapat dengar. Jadi haiwan dapat dengar benda ni. Okey, dia dapat kesan benda ni. Jadi mereka ni tahu lebih awal berbanding dengan kita. Jadi mereka dah tahu dah, mereka siap-siap selamatkan diri dulu sebelum gempa ataupun tsunami berlaku dan sebagainya. Okey, kalau perubahan udara pula, contohnya ikan-ikan di lautan, tekanan udara dan tekanan hidrostatik dalam laut akan berubah sebelum bencana. Sebab itulah kalau kita tengok, sebelum tsunami berlaku, ikan akan lari dulu naik ke atas darat. Okey, untuk mengelakkan bencana-bencana yang besar berlaku di laut. Okey, kalau jerung misalnya, jerung ni lagi hebat, dia tahu perubahan medan magnet bumi, dia akan menyelam ke dalam laut dengan lebih yang dalam. Okey, untuk mengelak berlakunya, untuk menyelamatkan dirilah. Okey, jadi haiwan terlebih dahulu dapat mengesan perubahan ini. Jadi mereka selamatlah. So kita dia diberi frekuensi pendengaran ni tak bagus sangat, jadi kita tak dapat ramalkan gempa bumi. Inilah teori yang dikemukakan oleh saintis. Kita tengok contoh sedikit, semut. Okey, semut ini memiliki dua reseptor yang sangat sensitif. Yang pertama ialah reseptor kemoreseptor, yang kedua ialah reseptor magnetoreseptor. Kemoreseptor mengesan karbon dioksida dan magnetoreseptor mengesan elektromagnet bumi. Okey, sebelum gempa bumi berlaku, apabila gempa bumi akan berlaku, saintis dah buat kajian, dia kaji macam mana pergerakan semut ni. Kelakuan semut tu akan berubah menjadi gelisah, tak tentu hala dan sebagainya. Jadi semut apa dia buat? Dia orang akan merobohkan sarang mereka ni dan berpindah ke tempat lebih selamat. Lepas tu barulah berlaku gempa bumi. Jadi semut ni dia tahu lebih awal berbanding manusia. Okey, dia boleh meramal gempa bumi ni. Sebab apa? Kelebihannya reseptor ni lah, organ deria dia. Okey, hebat daripada manusia. Okey, setakat tu saja. Boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Okey, tekan link di description video di bawah ini dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Terima kasih kepada yang telah subscribe dan jangan lupa juga untuk like page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. So, untuk slide seterusnya kita akan belajar bab baru, tajuk baru, iaitu bab 2 berkenaan dengan respirasi. Okey, kita akan belajar berkenaan dengan respirasi, peparu dan sebagainya. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, terima kasih.